Kawan. Silakan. Terima kasih Puan Pengerusi di atas peluang untuk Batu Kawal membahas peringkat jawatankuasa perbelanjaan Kementerian Pendidikan. Saya mulakan dengan butiran 0130 pendidikan khas, peningkatan 33 juta ringgit sehingga 60 juta ringgit. Saya ingin tahu di manakah wujudnya peningkatan ini. Kerana di masa COVID, di mana tempat-tempat ataupun lebih khususnya institusi pendidikan, sekolah-sekolah dan juga sekolah-sekolah khas, sekolah pendidikan khas ditutup, maka ibu bapa menghadapi satu keadaan yang begitu sukar untuk mereka mengawal atau menjaga anak-anak mereka yang OKU. Dan saya lihat di sini pada masa tersebut tiada apa-apa kenyataan ataupun tindakan yang tegas ataupun proaktif daripada pihak kementerian untuk membantu ibu bapa yang perlu menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah pendidikan khas ini. Walaupun saya menyambut baik peningkatan ini dan saya rasa ini merupakan satu langkah yang baik, tapi dengan izin, the devil is always in the details. Maka saya ingin tahu butiran bagaimana 33 juta ini yang dinaikkan sehingga 60 juta akan diagihkan untuk pendidikan khas, terutama sekali sekiranya wujud gelombang keempat atau kelima di mana anak-anak OKU ni, anak-anak istimewa ini tidak dapat atau dihalang daripada dihantar ke sekolah-sekolah pendidikan khas. Seterusnya Tuan Pengerusi, saya menyentuh butiran 010300 pembangunan infrastruktur yang juga melihat peningkatan 21 juta hingga 23 juta ringgit. Yang ini saya ingin membawa satu isu khas di kawasan saya, SMK Baldor. Saya mendapat tahu bahawa lebih 20 tahun SMK Baldor mohon untuk satu dewan terbuka untuk sekolah mereka. Dan selepas 2018 di mana kami menjadi kerajaan, saya dibenarkan masuk ke sekolah tersebut sebab pembangkang pada masa itu dilarang masuk. Bila saya masuk dan saya lihat keperluan tu amat terdesak untuk satu dewan terbuka, maka saya mulakan satu working group bersama dengan PIBG, bersama dengan JKR, bersama dengan badan sekolah, bersama dengan MPKK di kawasan tersebut untuk kami mencari satu jalan penyelesaian. Dan juga komitmen saya menggunakan peruntukan ICU saya 400,000 untuk membina satu dewan terbuka. Malangnya selepas langkah Sheraton bulan Februari 2020 tahun ini, semua rancangan kami, paperwork kami dihentikan dan ICU tidak mendapat apa-apa makluman mengenai bagaimana peruntukan saya boleh digunakan atau diagihkan walaupun ada peruntukan saya. Maka saya menulis surat kepada Perdana Menteri, CC kepada MOE, Kementerian Pendidikan, apakah status pembinaan dewan tersebut? Sebab wang ada, wang saya yang diagihkan, tapi sehingga hari ini tak ada apa-apa jawapan. Pengetua pun tanya saya, YB, apa cerita dengan Dewan Terbuka SMK Baldor? Jadi saya harap dengan pengumuman yang Bapak Menteri dalam ucapan penggulungan dasar akan diagihkan 50 juta ringgit untuk pembinaan Dewan Terbuka, maka saya harap SMK Baldor akan terlibat sama sebab what we are asking is just 400,000 ringgit, not millions yang Bapak Menteri. Jadi saya harap memang terdesak sungguh, 20 tahun minta, at least we try to do what we can untuk sekolah tersebut. Seterusnya saya menyentuh butiran 020100 dasar pendidikan. Saya kecewa sedikit dengan penurunan peruntukan daripada 22 juta hingga 20 juta ringgit. Namun soalannya adalah adakah dasar ini juga akan merangkumi sukatan baru bagi menambah baik kandungan pendidikan seks untuk anak-anak kita? Good touch, bad touch, kerja-kerja baik yang dilakukan oleh NGO, adakah ianya akan terlibat ataupun akan ditambah dalam dasar pendidikan negara? Kita lihat memang wujud ada sukatan pendidikan seks, tetapi pada pandangan saya dengan melihat kadar jenayah seksual di antara anak-anak muda di negara kita ini yang dengan izin spike di masa MCO atau PKPB ini, saya rasa sangat-sangat risau akan masa depan anak-anak kita. Jadi dasar pendidikan ini harus ditambah baik. We have to keep with times yang Bapak Menteri, Puan Pengerusi. You cannot use what you used 30 years ago, 40 years ago. Pendidikan seks hari ini bukan satu topik atau tajuk yang tabu. Kita perlu menghadapi, we have to talk about it, dan kita perlu menyediakan sukatan yang betul dan baik untuk anak-anak kita dan mulakan pengajaran tersebut, bukan cuba untuk to cover up what
sex education is all about. Pada masa yang sama saya ingin tanya juga, sama ada sukatan mengenai hak asasi manusia dan juga perubahan iklim akan termasuk sama dalam penambahbaikan dalam dasar tersebut. Sedikit lagi saya mengulas Puan Pengerusi. Saya juga ingin tahu apakah justifikasi penurunan peruntukan bersama dengan rakan-rakan saya ini daripada 50 juta ringgit hingga 29 juta ringgit bagi sekolah-sekolah Tamil. Juga sekolah-sekolah Mubalik juga melihat satu penurunan 50 juta sehingga 20.9 juta ringgit. Saya ingin tahu apakah justifikasi tersebut di alam sekarang ini, di masa kita bergelut dengan pandemik COVID-19, maka saya rasa peningkatan itu adalah wajar. Saya menyokong Ahli Parlimen Klang untuk minta, mohon, mendesak, menuntut kepada kerajaan agar menaikkan peruntukan 50 juta hingga 60 juta ringgit. Sedikit saja lagi Puan Pengerusi, saya juga ingin put on record here di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, 5 buah sekolah Tamil di kawasan saya, Parlimen Batu Kawan, secara keseluruhan telah menerima RM670,000. Nah, saya ingin maklumkan di sini, sekiranya kita ikut kiraan yang diberikan, 527 sekolah Tamil di Malaysia, agihan 29.9 juta ringgit. Maka secara purata, sebuah sekolah Tamil akan menerima RM56,888. Dan kalau kita darab 5 untuk 5 sekolah Tamil di kawasan saya, Bapak Menteri, mereka hanya akan dapat RM284,000. Now they are short change because di bawah Pakatan Harapan, these 5 schools menerima RM670,000. Di bawah kerajaan PN, kalau 5 sekolah ni dapat hanya akan menerima RM284,440. Now, Yang Bapak Menteri, I think the future of the country adalah dalam tangan Yang Bapak Menteri. In education, you can help B40 families. You can help orang asli children. You can help young people who are dropping out of school. The onus is on you. Dan dalam isu pendidikan, we are all here to support good policies dan juga mekanisme bagaimana peruntukan ini akan diagihkan. Ya, Bu Mat. Saya untuk penggolongan yang buat dah nak jawab dah. saya menerima jawapan yang diberikan oleh Yang Menteri dalam ucapan penggolongan yang sebagai jawapan kepada usul yang dibawa atau isu masalah yang dibawa oleh YB Jelutong. Namun saya tidak lihat bagaimana pengiraan atau justifikasi penurunan tersebut. Saya lihat satu penjelasan hanya dalam bentuk satu carta seperti ini, and it just says 162 SJKT kerajaan, 365 SJKT sekolah bantuan kerajaan, 29.98 juta ringgit diagihkan, but there's no pengiraan here. Why is there a reduction? That is what we want to know. Why is there a reduction? Dan saya tak nampak pun dalam belanjawan, tapi saya rasa rakan-rakan saya dah menyentuh. It doesn't appear. Sekolah Cina, sekolah Mubalik, it doesn't appear secara butiran khas dalam perbelanjaan. Jadi saya ingin tahu juga mekanisme bagaimana peruntukan ini akan diagihkan. Saya harap Ibu Menteri akan berikan jawapan dalam dewan ini. Sekian, terima kasih.